Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid semua hari ini? Cikgu harap semuanya dalam keadaan baik sahaja ya. Baiklah murid-murid, untuk unit kali ini, cikgu akan buat penerangan berkenaan dengan unit 4, Bunga Gergasi untuk mata pelajaran Pendidikan Seni Visual tahun 4. Teknik yang akan kita gunakan dalam aktiviti kali ini adalah teknik arca assemblage. Okey, jom. Pengenalan. Okey, unit 4 ni bunga gergasi. Bidangnya membentuk dan membuat binaan. Tema yang akan kita gunakan adalah flora. Tajuknya arca matahariku. Teknik yang akan kita guna adalah teknik arca assemblage, ya. Video kali ini cikgu akan buat penerangan tentang arca, jenis arca, teknik arca, jenis dan sifat bahan serta bahan cantuman yang sesuai digunakan dan juga perkembangan idea. Apa itu arca? Baiklah, perkataan arca berasal daripada perkataan Yunani kuno sculpture yang bermaksud mengukir, menebuk, memotong, melarik dan sebagainya. Arca merupakan karya seni berbentuk 3 dimensi yang mempunyai isi padu, iaitu jisim ya. Okey, arca merupakan karya seni 3 dimensi yang boleh dilihat, disentuh dan dirasai. Jenis-jenis arca. Okey, arca terbahagi kepada dua, arca estetik dan juga arca berfungsi. Apa ni? Tak apa, nanti cikgu jelaskan ya. Perbezaan arca. Arca estetik ialah arca yang dijadikan bahan peragaan yang mempunyai nilai keindahan. Okey. Manakala arca berfungsi adalah arca yang mempunyai kegunaan tertentu. Senang cerita, estetik ni dia ada nilai tersendiri kenapa ia diciptakan. Okey. Manakala arca berfungsi ni dia diciptakan untuk menjadi satu bahan lain. Macam lampu ke apa. Okey. Okey, apa itu arca estetik? Okey, diletakkan di galeri, muzium, taman dan di tempat awam. Okey, arca ni juga mempunyai mesej yang hendak disampaikan. Dihasilkan semata-mata untuk dilihat dan dihayati kecantikan dan keindahannya semata-mata. Okey, sebagai contoh gambar yang ada kat sini, itu gambar keris, okey, arca keris yang diletakkan di galeri. Manakala di taman kamu boleh jumpa, ini salah satu contohlah untuk air terjun. Dia gunakan labu sayung untuk buat air terjun. Dan lagi satu di tempat awam, gambar ini dipercayai di Putrajaya, arca ni diciptakan untuk sebagai salah satu tanda untuk membendung atau membantras rasuah. Baik, seterusnya apa pula itu arca berfungsi? Okey, penghasilannya mempunyai fungsi dan kegunaannya tersendiri ya. Dihasilkan melalui teknik 3 dimensi yang digunakan mempunyai tujuan dan maksud tersendiri. Sebagai contoh, labu sayung okey untuk mengisi air, keris sebagai senjata ataupun untuk kegunaan upacara ritual, batu nisan sebagai tanda dan juga inilah di kuburan, serta tugu negara sebagai lambang peringatan. Okey, boleh tengok gambar ni, ada ni labu sayung, batu nisan, tugu negara dan juga keris. Baik, mari cuba nyatakan bentuk dan kepelbagaian mengikut bahasa seni visual. Okey, dekat dalam gambar ni, muka surat 34 dalam buku teks PSB kamu. Gambar ni cikgu ambil dari sana. Kita boleh lihat terdapat dua jenis arca ya. Arca estetik dan arca berfungsi. Boleh tak kamu kenal pasti manakah arca-arca tersebut? Inilah jawapan dia. Arca estetik yang ada adalah arca bunga
yang kamu boleh tengok kelopak warna kuning tu dekat padang permainan tu, taman permainan. Kemudian arca yang terdapat pada dinding kaunter yang berhampiran dengan kedai aiskrim tu. Itu arca estetik. Ya. Manakala arca berfungsi, kita dapat lihat pada gelongsor yang berbentuk apa tu? Ulat beluncas kan. Okey, tempat duduk ada dua jenis tempat duduk kat situ. Satu bentuk kucing, satu lagi bentuk jambu air. Kemudian kita dapat tengok lampu. Lampu kat situ bentuk apa tu? Bentuk burung hantu. Ada dua lampu kat situ kan. Okey. Kolam kolam apa ni? Kolam ikan kot. Kolam tu yang ada air terjun tu dia pakai apa? Dia pakai octopus. Kan? Okay, kemudian kita ada pintu gerbang. Arca apa dia buat tu? Taman rekreasi tu. Buah nanas. Kemudian kita ada mobile. Kamu boleh tengok ada mobile, benda bergantung-gantung tu dekat mana? Dekat monkey bar tu kan. Okey, kemudian permainan tempat duduk berspring. Ada kat situ yang macam ayam dengan tupai kot cikgu rasa tu. Itu pun adalah salah satu jenis arca permainan ya. Kemudian papan tanda kedai aiskrim. Arca apa tu? Bentuk apa? Bentuk aiskrim. Okey. Apa itu assemblage? Okey. Assemblage adalah seni gabungan pelbagai objek dalam membentuk karya seni arca. Kebiasaannya, assemblage diilhamkan dalam bentuk 3 dimensi. Hasil karya ini bermula dengan satu tema tertentu, kemudian penyediaan bahan-bahan yang berkait dengan tema tersebut. Bahan-bahan terpilih akan dicantum bagi membentuk kesatuan objek yang akan dipasang pada satu tapak yang stabil dan kukuh. Lakaran secara 2D di atas kertas akan dilakar berkali-kali dengan penyusunan perletakan bahan mengikut kesenian pengkarya. Mari kita lihat jenis dan sifat bahan pula ya. Okey, yang ini cikgu ambil dari buku teks PSB kamu halaman 35. Okey, di sini ditunjukkan 4 jenis bahan dan sifat-sifatnya lah. Ya, pertama kita ada plastik, okey sifatnya ringan, kalis air, tidak mudah pecah. Kita ada logam, sifatnya keras, kalis air, tapi ada sesetengahnya mudah berkarat, kan? Okey, kertas pula bersifat lentur, maksudnya mudah dibentuk lah, okey, dan mudah dibentuk, okey. Tapi dia mudah basah kalau kena air dan tidak tahan lama, cepat rosak. Kemudian kita ada kayu. Kayu yang dalam contoh buku teks ni adalah yang jenis nipis. Jadi dia mudah patah. Tapi kalau kita guna kayu-kayu yang tebal, mungkin dia akan lebih tahan lah dan kalis air. Ya. Bahan cantuman. Bahan cantuman ni juga cikgu ambil dari buku teks kamu, muka surat 35 ya. Kalau kamu dapat lihat di video ni, kita ada tali, gelang getah, benang. Kemudian kita ada gam cecair, gam putih, gam jernih tu. Gam kuat, gam ni macam gam uhu, gam gajah, okey. Gam glue gun, okey. Dan gam PVC. Kemudian kita ada pita pelekat. Pita pelekat ni ada yang masking tape, ada yang double sided tape dan ada juga sellotape, okey. Baik, perkembangan idea bagi projek kali ini terbahagi kepada 3 bahagian iaitu A, perkembangan idea dan B serta C nanti cikgu akan terangkannya. Okey, perkembangan idea seperti biasa dia bermula dengan subject matter ataupun hal benda, kemudian kita lakarkan kepada dalam bentuk lakaran kita. Okey, bahagian ini cikgu hanya minta kamu salin sahaja atau tiru sahaja dari buku teks. Tapi cukuplah kamu mengetahui proses asalnya adalah dari objek sebenar yang dilukis semula mengikut perkembangan idea. Ini pula adalah contoh lakaran idea penghasilan bunga gergasi matahariku, okey, dan juga cadangan
alat dan bahan yang digunakan. Di sini kamu dapat lihatlah lakaran tersebut dan juga anak panah warna merah yang merujuk apakah bahan-bahan yang diperlukan. Ini juga terdapat dalam buku teks kamu pada muka surat 36. Cuma cikgu telah menambah dalam video ini di bahagian bawah sekali tu, di mana bahagian tangkai bunga, cikgu tulis isikan batu kerikil, guli atau plastisin ke dalam botol sebagai pemberat yang akan menstabilkan binaan arca kamu nanti, ya. Okey, jika kita tengok dalam video ni, kamu dapat lihat bahagian tangkai bunga menggunakan botol plastik. Okey, kemudian kita ada cardboard untuk buat daun, paket minuman, Milo ataupun apa sahaja paket minuman yang berwarna hijau. Okey, ada juga kopi kan, hazelnut yang berwarna hijau boleh pakai. Kemudian kita ada butang baju, ini boleh beli dekat kedai bunga ataupun kedai DIY ataupun kedai barangan menjahit. Kita ada penutup botol mineral. Berus keluli adalah berus yang kamu guna dawai cuci piring tu. Okey. Cawan kertas, ni ya, paper cup. Penutup plastik, ini botol atau balang biskut raya tu yang merah tu ya. Okey, kemudian mangkuk aluminium, ini juga boleh cari dekat kedai DIY ataupun mangkuk muffin tu selalunya. Okey, kedai bakery lah. Kemudian kita ada putik kapas, ini ada dekat rumah kamu cikgu rasa. Okey, bahan-bahan ni lah yang kita perlukan untuk buat karya pada kali ini. Okey, ini adalah alat dan bahan untuk penghasilan karya kali ini. Okey, seperti mana yang cikgu dah jelaskan tadi, cikgu dah maklumkan apakah yang diperlukan. Tapi ada juga yang cikgu belum terangkan. Okey, contoh yang cikgu belum terangkan adalah cardboard gulungan tisu, gam, uhu, batu atau bahan pemberat, batu, guli ke apa ke, okey. Pengokot ataupun stapler, pita pelekat, pelekat dua muka dan bahan hiasan ya. Baik, inilah bahagian B yang cikgu maklumkan tadi, bahagian bunga arca. A tadi perkembangan idea dari lakaran bunga dan kenal pasti bahan yang nak digunakan. Bahagian B ni adalah bahagian bunga arca, maknanya kita buat bahagian bunga dahulu. Okey, tengok sini bahagian bunga ni kamu boleh rujuk buku teks muka surat 36 dan 37. Okey. Nombor 1, tampal penutup botol dengan pelekat dua muka, botol mineral ya. Kemudian gamkan butang pada bahagian dalam penutup botol. Ulangi langkah ini dengan penutup botol yang lain. Okey. Kemudian lekatkan penutup botol pada penutup plastik. Susun, masukkan dalam penutup balang tu. Seterusnya, lekatkan berus keluli dalam mangkuk aluminium dan tampal pada penutup plastik. Okey. Dan yang kelima, tampal pelekat dua muka pada sisi penutup plastik. Dekat tepi dia kelilingnya tu kamu kena tampal double sided tape ya. Keenam, tampal cawan kertas di sekeliling penutup plastik. Okey, maknanya kamu susun paper cup tadi ke tepi balang merah kamu tu, penutup balang tu. Susun baik-baik. Okey, nombor 7. Selit putik kapas di bahagian tengah berus keluli. Okey, putik kapas tu kalau warna putih bolehlah kamu warnakan terlebih dahulu sebelum kamu cucuk. Tapi kalau nak biarkan warna putih pun tak ada masalah. Okey, nanti jadilah seperti bahagian kanan paparan ni. Bahagian bunga arca kamu dah siap. Baik, ini pula bahagian C, bahagian tangkai dan daun bunga arca. A tadi lakaran dan kenal pasti bahan. B adalah bahagian bunga dan C bahagian tangkai dan daun bunga arca. Okey, nombor 1, cantum cardboard gulungan tisu pada botol plastik untuk dijadikan tangkai. Sebab botol tu tak cukup panjang, jadi kita kena letak cardboard tisu tu. Cardboard tisu ni adalah kamu pernah tengok tak yang mak kamu punya tisu dapur tu, yang dekat dapur. Kan dia ada satu kotak kat tengah tu kan, dalam tisu gulungan tu. Yang kat tengah tu lah yang kita akan gunakan.
Okey, nombor 2, tekan dan pipihkan bahagian hadapan cardboard gulungan tisu. Okey, tekan, pipih maksudnya kemikkan. Tiruskan dia yang kat ujung tu ya. Okey, nombor 3, lekat bahagian tangkai pada belakang bunga matahari menggunakan pelekat dua muka. Dah pipihkan, letak double sided. Kemudian lekatkan pada penutup balang. Okey, tangkai yang telah siap ditampal pada bunga. Seterusnya, nombor 4, lekat paket minuman pada tangkai bunga sebagai daun. Kamu lekat pakai selotip. Boleh ni. Ya. Okey, nombor 5, lekat bahan hiasan pada bunga mengikut kreativiti kamu. Dia akan jadilah seperti yang kat kanan tu. Ada bunga, bolehlah cari atau letakkan ladybird, butterfly. Ya. Baik, seterusnya latihan minggu ini. Apa yang kamu perlu buat ni? Okey, pertama mengenal pasti jenis arca dan bentuknya pada halaman 34. Kemudian nombor 2, menyalin nota dalam buku nota. Okey, nota ni akan diberi di 2 video ni ya. Okey, nombor 3, menjawab soalan kuis di Google Form. Keempat, membuat lakaran penjanaan idea dan menyalin maklumat yang terdapat dalam buku teks halaman 36 ke dalam buku nota. Yang kelima, membeli dan menyediakan segala alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat aktiviti bahagian B pada minggu hadapan. Bahagian ni kamu boleh rujuk buku teks muka surat 37 nanti ya. Baiklah murid-murid, apakah yang kamu telah pelajari pada hari ini? Pertama, mengenali arca dan jenis-jenisnya. Kedua, dapat membanding beza antara arca estetik dengan arca berfungsi. Ketiga, menyatakan semula contoh-contoh arca estetik dan juga arca berfungsi. Keempat, mengetahui maksud teknik assemblage. Kelima, mengetahui dan dapat meneroka jenis dan sifat bahan serta bahan cantuman yang sesuai digunakan dalam karya kamu nanti. Keenam, proses perkembangan idea dan lakaran serta pemilihan dan penentuan bahan yang akan digunakan. Kamu dah dapat mengenal pastinya ya. Dan yang ketujuh, mengetahui proses penghasilan bahagian bunga arca dan bahagian tangkai serta daun bunga arca. Baiklah murid-murid, setakat ini sahaja video cikgu untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Jika terdapat sebarang persoalan berkaitan tajuk ini, sila berhubung terus dengan guru PSD kelas kamu ya. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.